Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Izzaham dan juga rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami, Nurul Ashikin binti Maisa, Tang Yi dan juga Chen Yin Yi akan membentangkan tugasan kumpulan, iaitu projek yang kami pilih ialah bertajuk Squad Byte, iaitu ringkasan daripada Squad Bijak ICT. Sinopsis projek ini. Projek Squad Byte diasaskan untuk melahirkan guru-guru yang celik ICT dan fasih digital untuk melatih guru-guru dalam bidang ICT untuk dimanfaatkan di dalam bidang PDPC. Bagi mewujudkan satu pasukan ICT sekolah yang dapat menjadi mentor kepada guru-guru lain untuk mengoptimumkan penggunaan Google Classroom sekaligus dapat mengurangkan guru-guru yang kabur ICT. Latihan yang komprehensif diberikan mengikut silibus ICT yang terpilih, yang relevan dan paling diperlukan oleh guru. Pengenalan. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan pembelajaran di Malaysia merupakan anjakan ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Projek Squad Byte ini adalah inisiatif pihak sekolah dalam mengoptimalkan penggunaan ICT dan Google Classroom dalam PDPC melalui latihan bersepadu dan berkesan kepada guru-guru. Projek ini merupakan projek yang berbentuk jangka masa panjang dan berterusan selaras dengan perkembangan semasa dunia pendidikan masa kini. Projek Squad Byte ini terdiri daripada 5 fasa. 4 fasa yang pertama ialah fasa latihan dan akhir sekali merupakan pelantikan mentor Squad Byte yang baru. Fokus utama Squad Byte ini ialah melatih guru-guru untuk mendalami dan memahami 6 aplikasi Google yang terpilih. Squad Byte turut menyasarkan guru-guru untuk menduduki sekaligus memiliki Google Certificate Level 1 dan juga Google Certificate Level 2. Squad Byte ini akan menjadi mentor kepada rakan-rakan guru yang lain. Rasional program ini. Menurut Manisah dan Zawawi 2005 serta Hafizah dan rakan-rakan 2006 menunjukkan bahawa penggunaan ICT bukan sahaja dapat mendedahkan guru-guru kepada pelbagai jenis informasi dan bahan bacaan, bahkan penggunaan yang berkualiti dapat meningkatkan prestasi pengetahuan sekaligus kefahaman dengan lebih cepat. Memberi peluang kepada guru-guru untuk meningkatkan kualiti PDPC, dapat mendorong guru-guru untuk terlibat secara aktif dalam integrasi ICT dan Google Classroom, memberi peluang kepada guru-guru untuk memberi latihan ICT di peringkat sekolah, memberi peluang kepada guru-guru untuk melaksanakan pendekatan moden di dalam PDPC. Visi, misi dan matlamat projek ini. Visi yang kami pilih ialah latihan yang berkualiti, guru terpimpin sekolah sejahtera. Manakala misi pula berazam dan komited untuk memperkasakan latihan ICT yang efisien bagi memartabatkan aktiviti pembelajaran guru-guru. Matlamat projek ini pula memberi peluang latihan dan kemahiran ICT yang berkualiti kepada semua guru. Objektif projek ini ialah yang pertama sekali meningkatkan kemahiran guru di dalam pengendalian asas Google Classroom. Yang kedua, meningkatkan kemahiran guru di dalam menguasai 6 aplikasi Google untuk pendidikan iaitu Google Drive, Google Meet, Google Jamboard, Google Calendar, Google Keep dan juga Google Task. Yang ketiga, memastikan sekurang-kurangnya 10 orang guru bersedia untuk menduduki Google Certificate Level 1 dan menduduki Google Certificate Level 2. Dan objektif yang terakhir ialah memastikan sekurang-kurangnya 5 orang guru berjaya mendapatkan Google Certificate Level 1 dan Google Certificate Level 2 ini dilantik untuk menjadi mentor Squad Byte yang baru. Berikut merupakan jadual perbandingan perubahan.
Jadual pembandingan perubahan ini membandingkan keadaan sedia ada kepada keadaan terbaharu yang berubah. Aspek yang kami lihat dari segi persepsi, sikap, minat dan juga kemahiran. Keadaan sedia ada menunjukkan integrasi ICT dalam PDPC dianggap sukar dan membebankan. Persepsi yang berubah ialah integrasi ICT dalam PDPC dianggap mudah dengan adanya latihan dan bimbingan yang bersepadu. Dari segi sikap pula, keadaan sedia ada menunjukkan guru gemar menggunakan kaedah yang lama dalam PDPC. Manakala keadaan terbaharu yang berubah pula menunjukkan guru menggunakan ICT di dalam PDPC. Dari segi minat pula, keadaan sedia ada menunjukkan bahawa guru-guru tidak menunjuk minat untuk meneroka bahkan menambah ilmu dalam bidang ICT. Manakala keadaan terbaharu yang berubah menunjukkan guru berminat untuk meneroka dan menambah ilmu di dalam bidang ICT untuk dimanfaatkan di dalam pendidikan. Manakala dari segi kemahiran pula, keadaan sedia ada menunjukkan guru-guru kurang mahir dalam menggunakan ICT di dalam pendidikan. Manakala keadaan terbaru yang berubah menunjukkan guru-guru semakin mahir di dalam penggunaan ICT untuk pendidikan, bahkan ada di kalangan guru-guru dapat menjadi mentor kepada rakan guru yang lain pula. Sekarang saya serahkan kepada rakan seterusnya. Terdapat 3 peringkat perubahan mengikut teori Kurt-Lewin, iaitu pencairan, peralihan dan pembekuan semula. Peringkat pertama iaitu pencairan, berlaku apabila wujudnya kesedaran terhadap teknologi yang tidak berkesan atau kemahiran yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi. Sebagai contohnya, dalam tempoh MCO, anak murid tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi, kita kena tukar cara PNP kepada anak murid. Peringkat kedua iaitu peralihan, berlaku apabila sesuatu program atau rancangan yang dilaksanakan bagi menggerakkan organisasi atau kaki tangan ke arah yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam tempoh MCO, kita tukar jadi pembelajaran atas talian demi keselamatan dan kesihatan anak murid. Mereka dapat belajar tanpa batasan tempat dan masa. Peringkat ketiga iaitu pembekuan semula. Apabila perubahan telah berlaku, kelakat baru akan dibangunkan. Pembentukan sikap dan struktur baru hendaklah dibekukan dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan baru organisasi. Pada peringkat ini, keberkesanan perubahan akan diberi perhatian dan dorongan untuk melakukan perubahan yang seterusnya akan dipertimbangkan. Terdapat 12 dimensi dalam model perubahan Kurt-Lewin. Yang pertama merupakan persekitaran rolan. Faktor-faktor rolan utama yang memberi kesan terhadap organisasi harus dikenal pasti. Kedua, misi dan strategi. Sudut pandangan dari para pekerja terhadap strategi dan misi mesti diperiksa. Ketiga, kepimpinan yang memainkan peranan utama dalam organisasi. Keempat, budaya organisasi yang dapat mempengaruhi tingkah laku dalam setiap ahli organisasi. Kelima, struktur. Struktur yang berasaskan fungsi bukan terhad kepada struktur hierarki. Keenam, sistem. Sistem yang merangkumi setiap dasar dan prosedur. Seterusnya, ketujuh, amalan pengurusan. Hubungan yang baik antara pengurus dengan pekerja dan pelaksana sumber. Yang ke-8, iklim unit kerja. Untuk mengetahui jenis hubungan yang pekerja berkongsi dengan ahli pasukan. Tugas dan kemahiran. Untuk melihat bagaimana pekerja dan pekerjaannya telah dipadankan. Nilai individu dan keperluan. Untuk meneroka pendapat pekerja tentang kerja mereka untuk mengenal pasti faktor kualiti. Tahap motivasi untuk mengenal pasti tahap motivasi pekerja untuk menentukan sejauh mana mereka bersiap sedia untuk mencapai maklumat organisasi. Lepas tu terakhir, prestasi individu dan keseluruhan yang merangkumi produktiviti, kualiti, kecekapan, bajet dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan raja model Kurt-Lewin. Aspek yang paling kritikal dalam model ini adalah bagaimana pengurusan bekerja sama dengan kaki tangan untuk mencapai strategi dan maklumat yang dicadangkan seperti dalam perubahan. Berikut merupakan jawatan kuasa projek dan skop kerja masing-masing.
Mari kita lihat tentative program. Program ini akan diadakan dalam 5 fasa. Mari kita lihat fasa pertama. Fasa pertama telah diadakan pada 6 April 2020 hari Sabtu. Penceraman merupakan Puan Aida Riza binti Azmi. Mari kita lihat objektif dalam fasa pertama adalah untuk meningkat kemahiran guru dalam pengendalian asas Google Classroom. Berikut merupakan aktiviti yang telah dijalankan dalam fasa pertama. Fasa kedua telah dijalankan pada 11 April 2020 hari Sabtu. Penceraman merupakan Encik Muhammad Farid bin Muhammad Fuad Oi. Yang ini merupakan program Google Certified Trainer. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan seperti fase digital. Sesi 2, guru-guru akan didedahkan dengan pengetahuan asas Google Meet dan Google Jamboard. Dan objektif program ini adalah untuk meningkatkan guru dalam menguasai 6 aplikasi Google, yaitu Google Drive, Google Meet, Google Jamboard, Google Calendar, Google Keep, and Google Tasks. Dalam fasa 3, guru akan didedahkan dengan pengetahuan untuk menduduki ujian Google Certificate Level 1. Dalam sesi pertama, mereka akan didedahkan dengan pengetahuan. Lepas rehat, masuk sesi kedua, guru-guru akan didedahkan dengan amali dan latihan untuk mereka bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 1. Objektif program ini adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 10 orang guru bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 1. Dalam fasa keempat, guru-guru didedahkan dengan pengetahuan, amali dan latihan untuk mereka bersiap sedia untuk menduduki Google Certificate Level 2. Fasa kelima merupakan fasa yang paling penting. Sebab dalam fasa ini, kita akan memastikan sekurang-kurangnya 5 orang guru berjaya mendapat Google Certificate Level 1 dan Level 2. Lepas tu, mereka akan dilantik menjadi mentor squad baik untuk guide guru-guru lain untuk menggunakan aplikasi Google dalam PMP Google Classroom. Berikut merupakan catatan program ini. Kita telah melaksanakan menentukan keperluan dan masalah, cadangan projek, analisis SWOT, kertas kerja projek, pembentangan kertas kerja projek, talimat projek dan pelaksanaan projek fasa 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang terakhir adalah postmortem. Sekarang adalah anggaran bajet bagi kertas konsep ini. Pendapatan daripada kertas konsep ini adalah sumbangan daripada PIBG, LPS, alumni dan koperasi sekolah. Jumlahnya adalah RM450. Dan pembelanjaran bagi kertas konsep ini adalah digunakan kepada e-nota, jumlahnya adalah RM50. Cendera hati kepada penceramah RM300. Pembelanjaran kepada sijil penyertaan RM50. Pembelanjaran kepada cendera hati mentor squad IT RM50 dan jumlah pembelanjarannya adalah RM450. Ini adalah penjelasan aktiviti mengikuti teori perubahan Kurt Lewin. Terdapat 3 peringkat dalam teori perubahan Kurt Lewin. Peringkat pertama ialah pencairan, peringkat kedua ialah peralihan, peringkat ketiga ialah pembekuran semula. Sekarang adalah peringkat pertama, iaitu pencairan. Guru-guru haruslah mempunyai kesedaran bahawa kaedah konvensional adalah tidak lagi sesuai, sempurna, mencukupi kepada budak-budak sekolah. Ini adalah kerana sejak kecil lagi, budak-budak zaman kini sudah berkenalan dengan alat-alat berteknologi canggih seperti iPad, smartphone dan laptop. Kaedah pengajaran guru yang berpegang kepada kaedah talk and chalk adalah membosankan murid-murid. Guru-guru juga haruslah mempunyai kesedaran bahawa sekarang adalah masanya mereka membuat perubahan, mengaplikasikan ICT seperti Google Classroom, Google Form, Google Meet dalam pengajaran mereka. Dan ini merupakan perkara yang tidak boleh ditolak lagi. Program squad baik yang berobjektif untuk meningkatkan kemahiran guru dalam pengendali asas Google Classroom dan aplikasi Google yang seperti Google Meet, Google Form, Google Drive secara tidak langsung dapat membantu guru-guru untuk menjalan perubahan daripada hanya menggunakan kaedah konvensional ke arah boleh mengaplikasikan ICT ini dalam PDPC mereka. Selain itu,
Program ini juga dapat membantu membina keyakinan guru-guru dalam mengaplikasikan ICT dalam PTPC mereka. Ini adalah kerana mereka akan diberi peluang untuk menerokai alam ICT secara lanjut dalam program ini. Program ini juga dapat membantu guru-guru untuk menguasai kemahiran mengaplikasikan ICT dalam meningkatkan minat mereka untuk menggunakannya dalam PTPC kerana mereka sudah mulai yakin tentang kemahiran sendiri. Sekarang adalah peringkat ketiga dalam teori perubahan Kurt-Lewin, iaitu pembekalan semula. Guru-guru yang mengikuti program Squad baik ini akan diminta untuk menduduki ujian Google Certificate Level 1 dan Google Certificate Level 2. Guru-guru yang berjaya mendapat sijil dan akan dilantik sebagai mentor Squad ICT sekolah untuk memastikan penggunaan ICT dalam PTPC terus diamalkan oleh guru-guru. Mentor Squad ICT juga akan memberi perhatian dan dorongan serta bimbingan kepada guru-guru di sekolah agar perubahan yang seterusnya boleh ditimbangkan. Kertas konsep ini dapat memberi implikasi kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjalankan latihan atau kursus kepada guru-guru untuk melatih guru-guru supaya lebih mahir dalam penggunaan ICT. Selain itu, kertas konsep ini juga dapat memberi implikasi kepada JPN dan PPT untuk mengadakan kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan tahap profesionalisme keguruan terutama penggunaan ICT dalam pengajaran mereka. Selain itu, kertas konsep ini juga dapat membawa implikasi kepada guru-guru. Guru-guru dapat menguasai kemahiran ICT akan menjadikan kelas mereka lebih menarik dan seronok. ICT juga akan membawa banyak kemudahan kepada guru-guru untuk menjalankan PTPC mereka terutama tempoh PKP sekarang. Sebagai kesimpulan, era globalisasi telah membawa arus perubahan kepada peraplikasikan ICT dalam PTPC di Malaysia. Oleh kerana kesan globalisasi tidak dapat dielakkan, maka guru perlu bergerak seiring dengan kepantasan perubahan yang dibawa oleh globalisasi itu sendiri. Sebagai usaha untuk penyesuaian dalam era globalisasi, maka penguasaan ilmu dan pengetahuan baru dapat dilakukan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Apa yang penting? Komputer dan teknologi internet membantu meningkatkan keupayaan pembelajaran dan perkembangan profesionalisme individu sebagai pendidik. Internet memberi peluang dan perubahan kepada guru meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai cara. Malah, ia membantu sistem PTPC ke arah perkongsian maklumat. Maka, pembuat dasar hendaklah mengambil kira kesan perubahan pendidikan teknologi terhadap PTPC, pedagogi dan infrastruktur baru yang diperlukan untuk melakukan transformasi terhadap sistem pendidikan terutamanya sekolah. Penting amat membantu dalam melahirkan guru-guru yang celik IT.